UK sekarang yang mohon Brexit daripada negara Eropah kerana akibat keanggotaan menjadi sebuah badan dunia menyebabkan currency dia kita paksa tanggung. So dia tak nak tanggung lah. Negara-negara yang susah tapi berjaya mengautui persatuan tersebut. Sebab itu kita pergi ke Eropah, kita dapati di negara Kesatuan Eropah ada 27 negara dan UK nak keluar 26. So basically kalau ikut pada logiknya ada 27 currencies tiap-tiap negara. Okey, akan tetapi untuk mudahkan mereka gunakan euro currency untuk setiap negara. Sedangkan bukan semua negara adalah negara-negara yang hebat, currency yang kuat. Contohnya Poland. Okey, Poland negara yang lemah. Okey, apa lagi? Kita ada Romania. Romania pun currency tak bagus, tapi disebabkan euro currency yang digunakan, secara langsung dia telah ibarat orang kata apa? Menumpang kekuatan currency negara-negara yang memang dah sedia maklum kekuatan ekonominya sangat kuat seperti UK, Perancis dan sebagainya. So wujud ketidakpuashatian kerana di Kesatuan Eropah kini negara yang mempunyai ekonomi yang paling kukuh adalah United Kingdom. So that's why pada 2017 dan masih lagi proses negotiate UK decide untuk left European country, Persatuan Eropah. Kena ingat di dalam UK itu sendiri dia ada 3 negara, ada 4. Okay, negara induknya. Pertama sekali England, dia ada Scotland, dia ada Wales dan ada Northern Ireland. So kat situ pun ada 4 negara yang berbeza. Tapi dipanggil masih Kesatuan Eropah. Kalau nak kita bandingkan dengan apa yang berlaku di Malaysia, kerana dikatakan hubung kait pentadbiran Malaysia masih lagi mengikuti Queen English dan juga pentadbiran UK. Kalau apa yang dikatakan England kalau dibandingkan dengan Malaysia adalah terdiri pada negara-negara atau negeri-negeri di semenanjung tanah air. Itulah perumpamaannya. Okay, itulah England. So kat sini dah pemerintahan dan sebagainya. Kalau kita panggil Wales dan Scotland pula, 2 negara yang berbeza, kita umpama Sabah dan Sarawak. Okey, Sabah Sarawak adalah kesatuan tapi dia punya perjanjian yang sekarang dia tengah tuntut dan sebagainya, hak bumi Sarawak dan sebagainya, itu contoh. Dan last but not least, Northern Ireland tu bolehlah kita umpamakan seperti wilayah-wilayah persekutuan yang ada di Malaysia. Itulah Northern Ireland perumpamaannya, yang terdiri pada Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. So itu lebih kurang. Okey. So Nathan speech ni, special drawing right ni is based by the hard currencies yang kita belajar sebelum ni. Okey, dan negara-negara mempunyai ni. Inilah negara-negara yang mempunyai hard voting right. Hard currency dan sebagainya termasuk Jepun. So diorang ni lah menentukan nasib-nasib ekonomi dunia. Of course, berlaku penindasan dan sebagainya. Kan takkan diorang nak kasi negara-negara yang baru nak membangun ni untuk jadi negara maju. Diorang pula nak di bawah telunjuk itu. So persaingan sehingga hari ini masih lagi di kalangan inilah negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi. Right? Sebab itulah negara ini juga adalah disupport oleh foreign expertise dan sebagainya. So mana tahu ada rezeki saudara dan saudari sekalian, mohonlah kerja, mana tahu dapat kerja atau di negara-negara berkenaan. Right. So sampai itu, dan kita ada Nixon speech. Nixon 1971 ni adalah Presiden Nixon, adalah Presiden United States. Right. Kalau kat sini kita tengok. Presiden 1971 announced the United States will no longer redeem announce considering Britain system are ended. So dengan kata lain, dulu adalah satu yang telah ditetapkan. So pada berikutnya, Presiden Nixon adalah Presiden US ketika itu tidak bersetuju dengan tata cara yang telah digunakan oleh IMF, termasuklah dengan World Bank dan sebagainya. So dengan secara langsung berakhirlah Bretton Woods sistem yang tertubuhnya di Amerika. And last but not least, kita ada di sini ialah Smith Session Conference yang diadakan Amerika 71 juga, sama ketika Nixon. A group of 10 agreed to restore fixed exchange system based by restructure rate, major trading. Yang itulah
Compensation ni Compensation Conference ni inilah negara-negara yang menentukan. Ada 10 tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Inilah 10 negara ni yang is based by Smithsonian Conference. Smithsonian Conference, sorry. Right. Untuk special right dan sebagainya. Kenapa dia lari cepat ni? Right. Ni dah masuk. Okay. Dan kita ada, lepas benda tu terjadi, Terbatan World System based by Nixon speech 1971 pada masa sama juga. Okay, tuan buat based by the conference itself. Ini dah berlaku. Dia buat exchange rate floating or flexible, manage float or dirty float, Jamaica Agreement, dan European Monetary System. So lah. Right, boleh baca. So, 1973, flexible exchange rate is based by currency. Start lah kat sini. Mereka berbuat berdasarkan transaksi gold reserve yang ada. Gold reserve yang ada di dunia. Jadi mereka akan bawa balik dan disimpan di World Bank atau wujud perjanjian dalam mana kita panggil local rule dan sebagainya. So far, anda dapat tengok currencies yang very strong currencies tu is based by the gold reserve yang ada. So kebanyakan kita dapati mereka adalah negara-negara penjajah punya kekuatan ekonomi tersebut. Kecuali Singapura. Why? Sebab Singapura adalah contohnya adalah defunded oleh Amerika. Okay. Sebab itu kalau kita fikir kalau dari segi ekonominya tiada apa pun hasil betul. Tapi disebabkan dipanggil Amerika menjadikan dia sebagai hub pelaburan dan tidak menggunakan hub-hub lain. So investment untuk dari segi international trade, harbor dan sebagainya. Pelabuhan dia, services dan sebagainya. So itu salah satu cara lah. So manage float. Okay, manage float ni rate by private sector market force. Jadi demand and supply float. Dirty float ni adalah black market. Black market tentu mungkin secara legal atau tidak legal atau untuk menjatuhkan ekonomi sebuah negara. Dia mungkin disebabkan oleh transaksi World Bank dan sebagainya. Hendaklah satu urusan yang jelas untuk membantu dan sebagainya. Mengapa wujud black market ni? Black market ni adalah satu sentimen atau kita panggil skandal untuk menjatuhkan ekonomi sebuah negara yang memberi ancaman kepada top nation 10 yang tadi itulah. Okay, buat masa ni. And last but not least kita ada peg to exchange rate over time. Foreign impact ni adalah based by forex. Okay, transaksi dan sebagainya is based by demand and supply. Okay, kalau kita banyak buat ekspor dan sebagainya dan banyak buat import dan sebagainya, wujudlah satu sentimen di mana of course banyak ekspor, banyak negara terpaksa bayar, negara Malaysia contohnya, sebab kita jual barang keluar. Walaupun kita demand dalam hard currencies Japan yen, atau kita gunakan apa lagi, American dollar, pound sterling dan sebagainya, basically kita masuk ke Malaysia, duit tu perlu di-convert di dalam ringgit Malaysia dan dikawasi oleh bank negara Malaysia, right, to ensure that it's not again duit-duit yang dari segi transaksi-transaksi haram lah. Apa yang dikatakan transaksi-transaksi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, contohnya duit hasil penjualan dadah contohnya. Okay, membekalkan senjata api kepada militan, transaksi-transaksi yang membabitkan benda yang transaksi tapi kaedahnya tu, okay, disebabkan oleh kawas selia oleh pihak kerajaan dan sebagainya. Okay, European Monetary System ni sama jugalah, negara Eropah. Dia masih lagi cuba meningkatkan tapi dia pada 1972. Kalau tengok sini, EU members create European Monetary System to manage currency relationship among themselves. Wujud pula di Kesatuan Eropah yang tidak puas hati. Sebab kena ingat, gold reserve ni asalnya berasal daripada Eropah akibat Perang Dunia Pertama dan sebagainya. Dan ketika itu, kalau kita ingat dari sejarah, ketika itu Amerika Syarikat tidak wujud lagi. Okay. Penduduk asal, dikatakan penduduk asal Amerika Syarikat ketika itu adalah pertama sekali antara orang Mexico dan juga orang Red-Indian. Right? Dan itulah contohnya ketika itu. Tapi lepas Perang Dunia Kedua, akibat sebab US
sehingga hari ini dia tidak mengiktiraf bahawa dia pernah dijajah. Sebab itu dia tidak masuk kesatuan Commonwealth. Commonwealth seperti sedia maklum adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh pihak British dan dijadikan satu kesatuan untuk menjaga kebajikan atas alasan untuk meminimaliskan tuntutan-tuntutan dan sebagainya lah akibat dijajah. Saman sivil kita pernah belajar kan, jenis-jenis undang-undang civil, common law, civil law dan sebagainya. Right? So panjang cerita je lah. Tapi untuk sukatan, untuk IB, untuk peringkat anda, cukuplah sekadar yang ni. Right? So sebelum saya masuk balance of payment system dan kita pernah nak habis nanti, ada apa masalah sampai sekarang? Sampai slide yang nombor 12 ni lah. Tapi kena baca saya faham, tak expect anda akan faham dan sebagainya. Bukan tak faham, anda pandai faham. Tapi kalau ada soalan nak tanya, saya cuba jawab. Silakan. Ada apa-apa? Boleh ke? Sahabat-sahabat lain? Boleh. Terima kasih Suhaila, Izzah. Right, saya teruskan Baik, terima kasih Aina. Baik, kemudian dah ada patch system. Wujud satu pemikiran. Takkan kita nak gunakan Go Reserve saja. Sebab Go Reserve ni kebanyakan negara-negara yang dijajah, ada negara yang telah independen. Dan wujudlah ketika itu kita panggil ada Plaza Accord Agreement dan juga Lovre Accord 1987 dan sebagainya, itu sebenarnya value. Ketika itu World War II Conference yang berlaku di dua tempat ni lah untuk menilai balik mata wang US disebabkan banyak duit telah dihabiskan dalam menghasilkan jentera-jentera perang dan sebagainya. World War II macam mana Amerika nak develop balik, yang ni tidak membabitkan negara-negara lain. Di Plaza Accord ni hanya disebabkan, kalau tengok sini 1985 Financial Group of Five Attached Accord, iaitu hanya bagaimana pihak Amerika sendiri dia nak bangunkan, dia rasa dia dah melabur sekarang dia nak tuntut balik apa yang dia boleh untuk sebelum ni. Bretton Woods dan sebagainya, yang perjanjian sebelum ni yang kita tengok dari segi Black Action ni is based by top nation, 10 nation tadi. Kalau talking about World War II Conference, memang easy lah. Memang senang nak ingat World War II Conference. Ketika itu Amerika Syarikat dia memikir balik, kita telah bersidang ni macam bagaimana persiapan kita dari segi internal, dalaman. Tadi eksternal bersama negara lain, negara Eropah dan sebagainya. So inilah yang terjadi. Dan come an idea, sebab Amerika pula nak jadi dan negara penjajah di zaman era baru. So dia nampak salah satu yang penting ketika itu antara kekurangan hasil muka bumi dia ialah minyak. Right? Sebab itulah wujudnya. Dia nampak target dia negara Timur Tengah dan sebagainya, Saudi dan affected. So inilah berlaku pada 1973, wujudlah OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Masih ekspor lagi. So dekat sini lah wujudnya. Nampakkan satu elemen di mana mungkin di Amerika kolonial di ketiga tidak banyak. Dia mencari substitute apa benda. Jadi dengan kata lain, bila wujudnya 1973 ni, itulah istilah yang kita gunakan sampai hari ini adalah kita panggil lain-lain. Faktor selain daripada Go Reserve, kita ada commodities, commodity exchange, di bursa saham dan sebagainya. Wujudlah antara satu lagi, kekuatan sebuah ekonomi negara adalah based by reserve minyaknya. Reserve minyak ni kita tahulah negara-negara Timur Tengah dan sebagainya. Malaysia, walaupun kita punya reserve minyak dan sebagainya, tapi kita ada tujuan untuk minyak-minyak yang diambil di, saya tak pastilah untuk kedudukan yang sebenarnya, tapi ada antara Kelantan dan Terengganu, seperti yang telah dituntut dan sebagainya. Minyak yang dibuat cari gali untuk tujuan ekspor, itu yang untuk menambah nilai Petronas, Petronas Nasional Berhad. So itulah wujudnya. Jadi ada cerita gold dan kemudian cerita minyak yang digunakan sehingga hari ini. Dan untuk masa hadapan, wallahualam, kita tak tahu apa yang digunakan. Mungkin dari segi knowledge tu penting. Itu salah satu indikator untuk dalam zaman sekarang ni lah, knowledge, human resource dan sebagainya. Itu kita semualah, termasuk anda dan sebagainya. Education dan sebagainya, itu adalah sub-sub orang kata keperluan untuk
menjadi sebuah negara maju dan sebagainya. Of course lah. Right? So, lepas ada isu minyak, 1973, Apex untuk menentukan harga minyak dan sebagainya. Of course lah. Dengan harga minyak ni, orang perlukan minyak untuk industri, untuk pengangkutan dan sebagainya. Hasilnya, negara terpaksa membeli dan kena bayar. So, orang yang dapat duit, itulah yang digunakan untuk pembangunan negara mereka. So, intentional debt crisis ni boleh jadi go reserve, dan kita ada substitute oil price. Then later we have international forex crisis, iaitu international debt crisis. Dan kita ada Asian currency crisis dan subprime meltdown. So kalau ingat, saya tak tahu anda dah lahir ke 1982? Saya rasa belum lagi kot. Right? 1982, Mexico, kerajaan Mexico, kerajaan yang sebelum ini dimonopoli oleh orang tertentu telah jatuh. Yang selama ni kita faham Mexico kalau dari segi sejarah, kalau anda baca, merupakan salah satu sebuah negara yang telah lama di bawah pengaruh Spanyol, iaitu orang Mexico bercakap Spain dan sebagainya. So ketika itu ada kartel ni, dia punya penjagaan yang menyalahi undang-undang. Sehingga hari ini Mexico punya macam kumpulan-kumpulan, kita panggil gangster lah, right? Disebabkan itu banyak keadaan, kemudian wujudlah kumpulan kartel-kartel dadah dan sebagainya. Suruh niaga mereka totally ialah satu benda yang tidak dibenarkan oleh undang-undang lah, right? So Baker Plan 95, Baker Plan stress point restructuring. So Mexico meminta bantuan IMF untuk pinjaman, akan tetapi pinjaman yang dibuat itu telah tidak mencapai matlamat atau mematuhi apa yang telah seperti yang dipohon. Seperti sedia maklum saya kata, sebab mereka mempunyai masalah dalaman. Masalah dalaman tu terdiri pada katalah nak buat pembangunan sekolah dan sebagainya, ada satu puak yang tu komuniti yang terbaik pada dadah membuat huru hara dan sebagainya. Jadi banyak things lah. So Baker Plan ni and Brandy Plan fokus reduce debt. Kemudian Baker Plan ni terpaksa impose balik kontrol domestik, monetary, fiskal dan sebagainya untuk negara yang meminjam. Tapi Brandy Plan ni fokus to reduce debt. Kadang-kadang negara minjam rasa macam tertekan disebabkan interest rate dan sebagainya dikenakan tinggi, sebab jumlah pinjaman tu besar. Right? Of course, menambahkan beban lagi. Sebelum ni dah mengalami masalah kewangan negara berkenaan. Bagaimana dia nak menguruskan rakyat-rakyatnya dan sebagainya disebabkan Baker Plan ni, Brandy Plan ni untuk menambah pembaikan, bukan untuk membatalkan Baker Plan ni. Right? Untuk dari segi proses pinjaman, debtors dan saya anda boleh baca. So 1997, seperti saya maklum di Thailand, currencies, kerajaan Thailand ketika itu telah salah strategi dalam pembangunan ekonomi. So tidak langsung ASEAN Currency Crisis 1997 ini memberi impak kepada Malaysia dan sebagainya. Right? Dan juga ketika itu wujudlah permasalahan dari segi pentadbiran negara ketika itu, krisis di antara Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berpegang itu ketika itu adalah Timbalan Menteri Malaysia. So anda boleh bacalah dari segi sejarah dan sebagainya. ASEAN Crisis 1997 ni is a very famous crisis. So Asia disebabkan kerajaan Thailand telah ambil loan dan sebagainya, tapi sama juga Thailand mempunyai masalah yang sama seperti Mexico, mempunyai kerajaan beraja, ahli-ahli politik, orang-orang ahli-ahli politik dan sebagainya, businessman yang agak nakal lah, agak nakal dari segi dan sebagainya. Banyak faktor lah, dari segi sejarah dan sebagainya. So pembelajaran tambahan, anda boleh baca buku dan sebagainya. And lesser financial international market will recall subprime meltdown, which result busting US shooting trouble problems and create what is called affected financial market throughout the world. Subprime meltdown which result busting US housing bubble. Okay. Baik, ketika itu market meltdown, ketika itu US juga menghadapi situasi yang sama, mempunyai permasalahan. Seperti sedia maklum, negara US juga mempunyai isu dari segi penduduknya antara orang yang berkulit putih dan berkulit hitam. So wujud dari segi kekerasan di peringkat dalaman dan sebagainya ketika itu, dan sehingga ini masih ada racist issue dan di US, walaupun mereka cuba menegakkan hak asasi manusia sekurang-kurang negara kita tidaklah seteruk mereka, kerana di sana kalau berlaku ada negara-negara yang dihuni majoriti adalah berkulit hitam, dipanggil Black American, bukan negro, dipanggil Black American,
and white supremacy. Dianggap penduduk asal white people. So sehingga hari ini masih lagi. So supreme meltdown ni, Amerika pun menghadapi financial crisis, plug to international capital market. Kesan luar dan kesan dalaman. Right. Dan kita terus ke balance of payment. Saya anda tahulah ini seharusnya bread butter untuk anda, untuk orang accounting. Balance of payment ni tapi dia bukan, dia adalah accounting dan sebagainya, tapi dari segi scope international business, sekedar accounting, system is based by double entry bookkeeping system. Tapi book system yang ni is based by World Bank, transaksi World Bank dan IMF, bukanlah sebuah company yang kecil. So banyaklah cerita dia, banyaklah mungkin software dan sebagainya, tapi saya rasa ini dah apa yang anda, kemahiran anda lah, kepakaran anda sebagai student accounting. So measure and record transaction between resident of one country and resident all other countries. Kamu bayanglah, ledger tu tebal tak tebal, besar tak besar kan, transaksi dan sebagainya, di mana IMF punya staff dengan World Bank punya staff nak manage duit masuk, duit keluar, pinjaman, kita ada back accurate, back debt dan sebagainya lah, term yang saya rasa anda lebih tahulah. So important of balance payment statistic to help identify emerging market for goods and services. So international business kita ambil maklum. Sebelum ni kita ada belajar international accounting, kalau saudara saya ingat masa chapter 2 tu, kan, dari segi perbezaan transaksi sebab tujuannya. So antaranya dari segi international business, kita nak buat forecast. Forecast ni selalu digunakan balance accounting ni, MITI gunakan. Sebenarnya kerajaan Malaysia menggunakan, tapi MITI dalam untuk merangka unjuran ekspor dan import dan sebagainya, Kementerian Kewangan, Perniagaan Malaysia, kan, based by situasi ekonomi dunia, based by aktiviti COVID, bukan aktiviti, akibat COVID menyebabkan banyak urus niaga dan sebagainya terhenti, gagal untuk mencapai matlamat dan sebagainya. Memang kita sebelum dari perniagaan itu, of course dia perlukan satu perancangan business plan yang hebat dan sebagainya. Tapi COVID ni tak pernah terlintas, okey, menyebabkan 2 tahun ramai company yang gulung tikar lah, kita panggil dalam istilah bisnes dan sebagainya, gagal perniagaan dan sebagainya, cannot survive because they make production dan sebagainya, tak ada siapa nak beli dan sebagainya lah, sebab orang lebih berhati-hati unjuran dan sebagainya. Jadi di peringkat luar perniagaan yang besar membabitkan transaksi antara ekspor import sesebuah negara, kamu bayanglah lagi-lagi besar lah, right? Can indicate reduction of country foreign exchange reserve, of course lah. Duit tak ada, mana kamu nak ni? So, ibarat reserve kamu atau minyak tu lah cagaran kamu lah. Kalau perjanjian tu kena bayar, kalau tidak kamu kena interest rate dan sebagainya. Kamu tertekan di bawah IMF, World Bank ni adalah salah seperti orang tengah untuk melaksanakan transaksi seperti dalam perjanjian dan sebagainya. Okey, dan IMF ni juga sebagai bankers kalau kita main Saidina, kita main Monopoly dan sebagainya. World Bank, okey, dan juga IMF sebagai bankers. Dia mengeluarkan duit dan sebagainya. And last but not least, can signal increase of riskiness of lending to particular countries. Dari situ indikator jugalah. Dia banyak faktor, kadang-kadang kita tengok. I used to be there, right? Dekat masa tu di in UK masa tu. So it seems like macam kita nak meminjam, dan kita nak memberi pinjaman. Tapi contohnya, kita di kes yang kat UK yang tempoh hari ialah didapati negara yang kita nak memberi pinjaman tu mempunyai banyak masalah. Antaranya politik, antaranya lah yang faktor yang paling kita lihat dari segi stability politik, stability sebuah negara itulah faktor ekonomi. Ekonomi tu of course lah dia ada masalah ekonomi. Yang kita tengok dari segi kerajaan yang memerintah, stabil ke tidak stabil, wujud peperangan dan ancaman. Jadi kita akan buat calculation dan sebagainya. If you giving them the loan, kemampuan nak bayar tu macam mana? Mampu ke? Atau sebenarnya kita mengambil risiko yang di mana pihak insurans pun tak nak cover. Contohlah World Bank dan sebagainya pun dia ada, seperti kita tengok tadi, dia ada 3 division yang seperti sedia maklum. Dan 3 division tu ialah seperti saudara yang telah kita bincang tadi, ialah antaranya ialah inilah International Development Association,
International Finance Corporation, Multi Investment Guarantee Agency. Yang ni. Okay, untuk zaman sekarang ni antara fungsi besar untuk yang ni ialah Multi atau Mega. Kalau Mega ni kata based by the assessment dia. Dia buat awak hantar kertas kerja macam mana pun didapati ada berlaku peperangan dan sebagainya, perang sedara dan sebagainya. Of course, pihak pihak apa International Monetary Fund, World Bank agak sukarlah nak bagi pinjaman. That's why wujud keadaan tersebut kadang-kadang hutang lama tak diselesaikan lagi. Telah pohon hutang baru dan sebagainya. Ini bukan loan personal ini loan negara. Loan negara kamu just imagine lah. Kalau loan sendiri pun kereta nak bayar rumah pun sesak. Saya cakap terus terang berdasarkan pengalaman dan keadaan walaupun anda bekerja. So itulah, anda boleh tengok family anda sendiri dan sebagainya. Saya ceritakan, ini kan kadang-kadang kita rasa okey je gaji kita pangkat besar. Tapi kadang-kadang bank reject juga application kita sebab apa? Sama lah juga sebab risk. Sebab mungkin pembelanjaan melebihi pendapatan. Itu faktor asasnya, judgementnya. Contohnya, gaji 1,000. Pembelanjaan anda 1,500. Macam mana? Kan memang loan tu asasnya untuk membantu anda untuk istilah yang digunakan oleh orang sekarang ialah gali sana, korek sini. Korek sini, gali kambus sana, contohlah. Dari segi duit tu. So, payment ni sangat besar lah. Basically anda yang seperti yang tertera di sini lah. Indikator. So, basically banking accounting system, of course lah, anda sedia maklum as accounting student. Tapi ada tambahan lah kat sini. Kita ada current account tu, of course lah, dia tak ada cash account lah. Tak boleh Malaysia datang ambil duit pakai cash. Of course, transaksi based by current account. Di antara World Bank, bukan saja Malaysia, World Bank based by negotiate with the government. Kan, dalam keadaan kita, duit-duit atau pinjaman akan melalui untuk perundingan akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui Pembendaraan Malaysia atau Kementerian Kewangan. Tapi bila dapat kerusan dan sebagainya, urusan disimpan di Bank Negara Malaysia. So, banyak parti yang terbabit lah. So, bila current account tu transaksi dari segi kita biasalah current account. Kerana semasa menggunakan Allahuaklam istilah yang tepat, tapi ketika itu kalau kita fahaman kita current account is current gunakan check lah kan. Zaman sekarang ni transaksi melalui digital. Okay, mungkin dikatakan. Dan kita ada capital account. Bila duit dari current account tu dah masuk, dia menjadi satu capital kepada sebuah negara. Setuju? Betul ke istilah account? Kan? Duit yang masuk untuk penjagaan bisnes dan sebagainya jadikan capital account. Account modal, account semasa dan sebagainya. Dan berdasarkan bajet, sebelum bajet diluluskan dan sebagainya, untuk perancangan, untuk bajet pembangunan dan sebagainya, atau dari segi hasil daripada tax, yang dikenakan oleh lembaga hasil dan sebagainya. Dan kita ada, tak boleh belanja semua capital account tu. Asasnya, balance payment sebuah negara tu, kalau kita buat pinjaman ke, kalau kita kutip hasil dari seluruh muka bumi, kutip hasil daripada cukai yang dikenakan, bahasa yang mudah bahasa Melayunya, cukai yang dikenakan kena masuk dalam current account. Dari situ unjuran dari situ, ni saya cerita dari segi sudut istilah lah, tapi mungkin dari segi not detail as you all lah, accounting student yang kena tutup dan sebagainya, kerja yang banyak lah. So current account kita akan melambangkan ketika tu tahunan semasa, sama ada surplus atau deficit. Setuju? Betul ke Ashraf? Boleh ke? Kan, kelebihan perbelanjaan atau overspending atau we have a good saving. Masa lain. So kita kena ada official reserve. Official reserve ni untuk tujuan macam ni lah. Emergency. Kita dah buat anggaran pembelanjaan untuk pembangunan, kementerian kehidupan rakyat dan sebagainya, untuk pendidikan, kesihatan, untuk pengajian tinggi, alumen gaji dan sebagainya. Tak boleh belanja habis di capital account. Apa kerajaan akan buat? Dia akan simpan official reserve. Official reserve ni banyak benda lah. Kadang-kadang kalau dia nak naikkan nilai itu, dia akan jual, dia akan pinjamkan pula daripada negara ketiga dan sebagainya. Mean that dia buat transaksi sendiri, mean that bilateral agreement between countries. Kita pinjamkan atau kita pinjamkan wang dan sebagainya untuk menambahkan dana untuk
to manage the country. And last but not least, error and omission, inilah term yang digunakan selalunya oleh pihak insurans. Istilah insurans lah. Lain-lain perkara sama ada sebelum atau terlepas, dan bahasa mudahnya sama ada based pada perjanjian tidak boleh dituntut atau boleh dituntut. Mungkin ketika ini masa perjanjian buat, COVID tak masuk lagi, tak ada lagi. Kan, jadi dah cantik perjalanan, tiba-tiba disebabkan COVID, belanja mengurus tu dah berubah. Kan, kena turun kepada Kementerian Kesihatan contohnya. Sebelum ni penguangan. Jadi hasil daripada 2 tahun ni mungkin sekolah tidak berfungsi. Jadi duit maintenance untuk sekolah tu dah tertarik untuk kesihatan dan sebagainya. Saya nak mention ni apa-apa tanggungan tanggungan dalam kita sebut dalam perniagaan dan sebagainya, atau kerajaan dan sebagainya, sama ada perlu diperbincang kembali atau di sign new agreement dan sebagainya. Banyak term error omission, tapi error omission ni memang selalu digunakan oleh dari segi untuk melindungi pihak-pihak yang terbabit dalam perjanjian tu, supaya tidak dituntut atau disaman dan sebagainya. So itu is error dan omission. Boleh ke ni saya bercakap tadi ni? Letih ni, faham ke? Hello? Faham, terima kasih Suhaila. Yang lain? Lain faham Saya teruskan Right, terima kasih Zah. Right, terima kasih Anis. Baik, seterusnya of course lah current account tu. Dalam current account tu ada apa? Untuk international business dan sebagainya. Saya tadi berbincang dari segi aspek pembandaraan dan sebagainya lah. Tapi international business ni kita bersembang dari aspek trade. Trade adalah perdagangan lah, apa yang diekspor dan sebagainya. So dalam dunia ni seperti sedia maklum, kita ada barangan ada dua, satu tangible product, satu intangible product. Tangible product adalah barang yang anda nampak, anda buat proses, anda katalah anda punya perniagaan atau anda bekerja satu hari nanti di bawah sebuah organisasi, itulah transaksi sebagai manusia, menghasilkan barangan, keperluan produk untuk keperluan untuk memberi kemudahan kehidupan kepada manusia. So basically we have export import good or merchandise, barangan lah. Okay. So kita ada yang kedua dipanggil tangible lah, benda yang nampak. Anda menghasilkan satu benda, anda jual benda tu dan anda in return anda dapat duit, orang bayar lah, tak kisahlah dari segi organisasi persendirian, syarikat dan sebagainya atau sebuah negara. Yang kita ada export import of services. Yang ni jangan, so macam anda lah satu hari anda akan bekerja sebagai contoh anda buat bisnes ke, buat consultant ke, buat audit firm contohlah atau juga anda akan satu lagi kaedah untuk industri sekarang ni, di mana negara menghasilkan berdasarkan keperluan key knowledge dan semasa, disebabkan advantage, disebabkan sistem pendidikan yang bagus dan sebagainya, kita dapat menghasilkan ramai-ramai pakai accountant yang berdaftar dan sebagainya. So kita export expertise ni untuk bekerja untuk membangun negara membangun dan sebagainya. So itu salah satulah aspek. Atau anda membawa kelak anda tamat pengajian, anda buat professional accounting dan sebagainya, anda tak nak kerja dengan orang, anda buat sendiri, dan juga anda malas nak bekerja di Malaysia, anda boleh juga bekerja di negara asing atau buka setup di negara asing dan sebagainya sebelum menjadi sebuah firm yang besar. So kita ada investment income. Investment seperti kita kata tadi, kerajaan mengeluarkan bond, bond, kita jual bond dan sebagainya, investment untuk satu projek dan sebagainya. Kita ada menara 888 tu contohnya, ada investment di negara luar. So hasil daripada sewa kelak, akan dapat return dan sebagainya lah, based by shareholder. Shareholder, not stockholder. Stockholder different story. Shareholder orang yang terbabit langsung dalam perniagaan tu. So dia invest money, dia dah money, sama ada akan lelak atau dia terbabit dalam pengurusan atau tidak. So basically they have right to vote. Itu yang penting lah. And last but least, talking about gift. Private gift between resident country internal transport. Public internal transport receipt dan not provide compensation on to donor. So gift juga current account sekarang sekiranya contohnya benda itu punya nilai, aset, aset dan sebagainya, atau pinjaman dan sebagainya lah. Bukan dikatakan yang berlaku, tapi kadang-kadang kita dapat dia boleh aset kat sini. So aset tu
dapat menghasilkan disebabkan dividen dan sebagainya. Banyak faktor lah. Contohnya, kerajaan memerlukan duit, dia memerlukan bond. Okay, dan tempoh tentu kerajaan akan bayar balik. Antara yang belinya, katalah KWSP daripada Singapura dan sebagainya. So, they don't take, kita ambil kisah tentang pentadbiran, diorang hanya melabur saja. By the end, dia harap dapat return dari segi dia punya tu, dari segi profit lah. Okay. Tapi kalau dia direct dan dia control bisnes tu, dia panggil FDI, Foreign Direct Investment. Okay. So, dia hanya tumpang atau beli aset kat negara tanah kita, dia bukan kilang dan sebagainya. So, dia ambil orang lokal sekadar prasyarat yang ditetap oleh kerajaan, tapi pengurusan utama itu daripada negara home dan host country. Kalau pernah dengar istilah tu lah. Right. So, kita ada, seperti saya kata tadi lah, Foreign Direct Investment, Foreign Portfolio Investment. Foreign Direct Investment tu yang seperti kita sembang telah dimaklumkan tadi, pelaburan direct antara home country ke host country. Home country katalah kilang Nestle. Dan Nestle ni contohnya, tak silap saya, berada di negara Switzerland, membuka branch di Malaysia, tapi tata cara orang dari segi pengurusan CEO dia masih ditentukan oleh orang daripada home country. For foreign portfolio investment dasarkan sama ada organisasi, sama ada kerajaan, pihak swasta, umum dan sebagainya, mempunyai dana yang banyak, membuat pelaburan dan sebagainya, by the end dapat keuntungan. So, sama ada long term, short term is based by project dan sebagainya. Long term project ni selalu berkaitan dengan benda yang lama. So, in return tu, it take time. Contohnya buat highway, buat jalan, Trans-Borneo Highway yang membabitkan negara Brunei, Indonesia atas dasar faktor kesempatan in the same time untuk pihak Filipin sekali. Sebab Indonesia akan memindahkan ibu negaranya daripada Jakarta ke Kalimantan atas faktor tanahnya mendap. Okay, Jakarta akan tenggelam. Dia expected 2050. So, pergilah lawat sebelum 2050. Kan, anda masih muda lagi. Saya tak tahulah umur panjang ada, tak ada, tak tahulah. Kan, maksudnya time tu. 2050 dikatakan Jakarta akan tenggelam. So that's why they are moving out to Kalimantan to set up a new Indonesia state di Kalimantan dan sebagainya. Kalimantan juga dipilih disebabkan negara yang kurang risiko risiko kejadian gempa bumi contohnya dan sebagainya lah, Mother Nature, disaster dan sebagainya. Right? So kalau yang short portfolio ni bukanlah short sehari dua, masih lagi 3 dan 5 tahun untuk tujuan untuk mendapat, macam kita bank in duit kat bank lah contohnya kan, sama jugalah kan. Hari ni kita expect dalam RM100, by the end of the year dapat RM12, so duit akan jadi penambahan RM1,000, RM12 contohnya, dividen dan sebagainya lah. Right, so basically capital income biasalah portfolio shom yang kita bincang tadi. Outflow, inflow tu biasalah, kredit masuk, debit, duit keluar dan sebagainya, based by portfolio short term dan direct investment dan sebagainya. Right, ni contoh. Dan kita ada official reserve account, biasalah benda-benda yang bernilai yang kita gunakan untuk gold. That's why kita kumpul ni, kita masukkan dalam World Bank dan sebagainya untuk currency kita lah. Tapi dan convertible currencies, kita beli currency luar, transaksi, dan prosesnya panjang kalau nak cerita bagaimana berlaku dan sebagainya. Gold reserve ni beli, kita simpan, kadang-kadang kita cagar, kita beli balik dan sebagainya. Special drawing right ni kekuatan is based by kesatuan, mungkin ada perubahan dan tidak. Kalau tidak, 10 negara termaju mungkin ada perubahan dan sebab dah tahun 20, 21, 22 mungkin ada negara maju seperti saya kata. Ekonomi sekarang ni dipegang oleh negara China contohnya. Mungkin dulu US nombor 1 menarujui, sekarang need to follow the Asian way, Chinese, negara China kan. Beside kita ada masalah dari segi kesepadan dan sebagainya. Special drawing right lah special drawing right ni banyak lah dalam United Nations, dalam IMF, dalam World Bank. Dan reserve position ni IMF kedudukan kita lah. Kalau kita tak banyak hutang, kita pemberi hutang, kukuh lah kita boleh termasuk dalam sama ada jawatan kuasa besar atau jawatan kuasa kecil, sama jugalah. Right? So area mission ni macam nak kira macam ni lah. Accounting system must balance. Okay. Current account plus ni, ini official reserve dan platform action. So macam ni lah nak kira formula dia.
So kalau cakap accounting, error emission and trading, okay, seperti saya maklum tadi, expert suspect, error emission, is result under reporting of capital account transaction. Kadang-kadang awak buat laporan tahunan sekian banyak, tapi sebenarnya ada sekian banyak. Under reporting atau over reporting. Kadang-kadang under reporting, over reporting ni senang saja. Mereka nak lari atau nak buat menunjukkan keuntungan, ada strategi untuk dapat pinjaman daripada IMF dan juga pada sama untuk kalau perniagaan asing atau private business ni nak cuba lari daripada cukai lah. Nak tunjukkan saya tak untung tahun ni, rugi, sedangkan they are making money dan sebagainya. Right, because this transaction of payment ni, IMF dan juga World Bank ni kadang-kadang government tak ada hak direct. Dia kena buat application. Kadang-kadang applicationnya dan juga laporan yang dikeluarkan IMF dan World Bank kadang-kadang tidak penuh. Atas faktor yang diarahkan oleh top 10 nation yang kontrol dia lah. Okay. Right. So, deliberate action by individual, error accounting dan sebagainya lah. Ini basically error emission ni. Situasi-situasi. Di mana yang term ini yang diguna pakai deliberate action by individual kadang-kadang ialah negara tetap kekal, kerajaan datang dan pergi, iaitu pemerintah. PM berubah, kerajaan menteri dan berubah dan sebagainya, base part dan sebagainya. Right? Error in current account. Error in current account. Apa yang dikatakan current account tadi, seperti yang sedia maklum. Current ni lah, export ni, investment dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni tidak didedahkan atas faktor, banyak faktor lah, atau perjanjian dan sebagainya. Right? Itu sajalah. Emission is used to make a balance payment. So, dengan kata lain, kalau accounting yang anda belajar tu, anda menggunakan ni, bagaimana nak balance account dari segi prinsip asasnya, debit dan kredit tu hendaklah balance, betul tak? Maksudnya nilai, kalau keluar RM10, 11 RM10. Apa yang dia belanja dan sebagainya, by the end, sudah RM10 balance payment anda dari segi aspek accounting. Tapi dari segi international business dan sebagainya, error and emission ni lah term yang digunakan untuk membalancekan bahagian debit dan bahagian credit account. Right? Untuk nak adjustable, nak buat ni dan sebagainya, mungkin ada duration banyak lah kalau nak kira accounting international business ni. Kita ada tempoh transaksi, dia ada depreciation dan sebagainya, barang kan. Dan seperti export dan import ni kadang-kadang dia banyak benda, faktor tiba-tiba barang tu based by demand and supply. Kadang-kadang tiba barang tu dah tak diminati disebabkan faktor tertentu. Macam sekarang COVID, orang lebih meminat tentang vaksin. Contoh lah, bukan semua orang minat vaksin, tapi sekarang ni people very tak spend sangat lah untuk barang-barang yang berharga walaupun musim perayaan dan sebagainya. Itu contoh lah. Alright. So, dia adalah contoh dari segi accounting dan sebagainya. Okay. Dolar dan export import, inilah contoh lah transaksi dan sebagainya. Ini adalah aspek dari segi simple. Sebenarnya besar lagi. Ini dari bentuk million ya, dan yang ini adalah billion of dollar. Pecahan dia ada lagi. Syarikat apa, export import, discounted, semua ni untuk tujuan silibus anda untuk degree sampai tahap tu lah. Tapi kalau anda belajar tinggi lagi tentang IB dan sebagainya, banyak faktor-faktor lagi nak tengok, balance payment, tax disebabkan ni. Lepas tu dulu sahabat sekarang jadi lawan, kenapa jadi begitu dan sebagainya. It's a business world, right? So, dan kita ada trade surplus, trade deficit. Senang saja. Trade ialah contohnya kita ada trade surplus di mana barang good export melebihi import. Okay. Trade deficit sebaliknya, di mana import melebihi export lah, barang dan sebagainya. So, sama juga dia mempengaruhi balance of payment sesebuah negara lah. Right. So, kita ada official settlement balance adalah keadaan di mana perjanjian daripada kerajaan dan sebagainya, how to transfer dan sebagainya lah. Kadang balance duit duit derma dan sebagainya, kita tak pastilah kan. Bukanlah untuk menyebut tentang bosku dan sebagainya, tapi hakikat faktor benda tu, trade deficit dan sebagainya. Right, duit. And last but not least, habis dah question dan sebagainya, buat latihan dan yang tu lah, question dan sebagainya. Anda boleh buat latihan untuk ni, untuk mengasah pemikiran anda dan sebagainya. Right, untuk hari ni punya kuliah, siapa ada masalah ya? Okey ke?
Boleh? Masa pun dah 3.30. Dengar ke kesiannya saya bercakap seorang-seorang? Reaksi okey lah kot. Ashraf okey eh? Earphone dah. Dengar boh. Dengar tu. Dengar. Sahabat-sahabat lain ada 41. Alhamdulillah. Baik. Saya pun tak nak ambil masa. Saya ada few things saya nak announce kat sini. Kalau yang ni, tolong buat baca pembacaan tambahan dan sebagainya. Baik. Yang kedua, saya nak sharekan apa ya. Baik. Ada. Yang belajar pasal hari ni dia macam berkait dengan ekonomi. Teruskan. Berkait dengan ekonomi. Yang saya nak tanya pasal current account tu. Current account yang servis. Okay. Pada pendapat doktor, yang Malaysia punya ada potensi ke untuk import servis? Okay, baik. Satu yang bagus lah. Right. So basically, awak tanya dari segi current account, base by for income for the country, untuk dari segi services kan, perkhidmatan. Right. So far kita ada tenaga, demand tu ada. Okay, demand. Tapi masalahnya rating kita ni tak berapa tinggi. Maksudnya negara barat, of course dia akan claim dia ni yang terbaik dan sebagainya. Sebab tu kalau anda tengok macam kawasan Tok Bali contoh, kita dah tengok ada Mak Saleh dan sebagainya, warga Cina, Filipin dan sebagainya, disebabkan kita baru lagi dari segi services ni, dari segi professionalism ni, of course lah negara barat tak nak bukan tak nak iktiraf, kalau boleh dia tak nak ni lah, sebab dia ada agenda politik dan sebagainya. Lagipun ini pendapat saya dari segi pengalaman dan pembacaan dan sebagainya. Lagi satu, of course lah, dia cuba menghalang dari segi pengaruh, sebab kita Muslim country, awak kena faham tu. Okay, Muslim country dari segi agenda negara tersebut, of course lah dari segi influence dan sebagainya. Jadi dari segi certain part tu memang dia perlukan kita. Contohnya, saya ambil yang paling senang tentang halal jakim. Okay, standardized halal untuk dari segi dokumentasi dan dari segi inspection. Malaysia punya halal adalah yang terbaik sekali di dunia. Okay, even dari negara-negara Timur Tengah dan sebagainya. So kita ada 40 negara Islam di dunia contohlah, right? So basically apa yang dibuat sekarang, mereka of course lah, kalau dia so far memang dia ambil pakar daripada kita lah, untuk tujuan dokumentasi, untuk tujuan, sebab kita memang ambil serius sekarang ni. Kalau kita nak ekspor dan import daging dan sebagainya, kita perlu pakar untuk dari segi proses dari binatang tu sebelum disembelih dan sebagainya. So mereka start menghantar pegawai-pegawai negara mereka untuk ni. Jadi bila mereka start tu, mereka nampak termasuk negara barat pun nampak pada satu kepentingan, sebab berapa umat Islam di dunia ni, berbilion kan, 3-4 bilion dan sebagainya contohnya. So anda bayangkan transaksi. Sebab itu negara China, kalau dekat Malaysia sendiri pun awak boleh nampak kan sekarang kenapa penyaga-penyaga Cina Cina Malaysia lah, Malaysian Chinese sanggup menggunakan nama-nama jenama Muslim dan beria untuk memasuki mengikuti untuk mendapatkan persijilan halal kan, sebab dia tahu market value tu tinggi. Kalau awak pergi franchise baru-baru ni pun awak dapat lihat dan sebagainya. Walaupun dia non-Muslim, sebab kita ni agak longgar, sebab seharusnya bab halal ni bukan satu transaksi. Sebab itu kita jakim, kita tak ada akta halal, melainkan daripada itu adalah suruhan agama dan sebagainya. Itu contoh. So to be expertise as a consultant, kita tak hantar lah. Okay. Tapi di Indonesia kamu nak nampak senang. Kalau kita perlukan pembantu rumah, diorang ada agensi, memang diorang dipanggil tenaga kerja Indonesia kan, yang dihantar untuk bekerja di bidang-bidang sektor yang orang Malaysia tak nak kerja. Situ kita nampak dari segi services punya untuk menjana hasil kepada negara. Kat Malaysia bukan tak ada, tapi kita bukan itu keutamaan lah. Kebanyakan orang yang bekerja ke luar negara is based by kamu minta sendiri, you apply yourself kan. Kamu dapat nominasi kalau kamu kerja mungkin di multinational company di Malaysia, then you apply for the foreign
position dekat overseas tu banyak atas faktor individu lah. Government tak ada impose lagi lah, sebabkan government impose talent corp tu. Talent corp tu adalah pencari-pencari talent-talent yang dapat membangunkan negara. Maksudnya nak tarik ke dalam Malaysia, bukan keluar. Tapi rakyat Malaysia, kita keluar tu atas faktor individu. So market tu sebenarnya bukan requirement negara lagi lah. It's individual. Right? You feel you good, you feel not happy with Malaysia. If you feel you not working, you deserve much more better. The best government, secara langsung dia tak menghalang. Tapi what really happen, like, ramai juga pensyarah yang dapat offer dan sebagainya. Kan? Saya pun ada juga, tapi so far saya duduk Malaysia lagi lah. Right? You ada paper qualification, you got some experience. If you feel not happy, you feel that you deserve better, you have to have a good life, it's more to individual services. Tapi dalam konsep Malaysia ni, kita banyak company kita buat services ni is based by benda-benda yang orang kata apa, yang nampak sekarang ni halal jakim lah, certified halal executive dan sebagainya. Kan senang sebab kena banyak 12 term. Make up macam mana kaedah dia, transportation dan sebagainya. That's why negara barat nak belajar. Tapi kalau nak cerita accounting firm kita tak ada lagi syarikat Malaysia lah. Syarikat luar yang buka sini ada Ernst & Young, kan, macam-macam lagi lah, PricewaterhouseCoopers dan sebagainya. Semua syarikat luar yang buka sini. Awak pergi, kalau dapat pun kerja luar dan sebagainya, kita consider as individual. Menjawab soalan, Ashraf? Menjawab soalan doktor. Maksud doktor, kalau kat Malaysia kan kalau dalam bidang accounting lah, dalam bidang accounting ni biasanya orang akan berebut untuk ambil ACCA. ACCA ni maksudnya dia diiktiraf global lah, global iktiraf CJ tu. Dia cerita macam ni, nanti saya akan cerita depan ni. Hasil daripada saya bertugas di KLCC semalam. Ada kaitan dengan kamu semua ni. Kalau sudi lah. Sekejap saya ambil masa. Boleh Saya akan jawab sekali nanti Ashraf. Okey doktor, boleh doktor. Boleh. Lain-lain soalan? Baik. saya teruskan sebab ni lepas ni saya akan ceritalah apa yang berlaku. Right, so anda telah semester ini betul sini lah, right. Anda kat sini betul lah. Anda telah telah balik kembali dari cuti ke kuliah pada semester ini secara langsung bermula pada hari ini lah kan. Semalam, 13 sampai 27 Januari. So, dah tak lama dah. Dan ada cuti ulang gaji pada akhir 4 hingga 9 Februari. Dan anda akan bercuti Februari. Dan pada kes anda akan pergi praktikum dan sebagainya. Right. Saya nak maklumkan sini. Hello. Dengar ke? Senyap je. Dengar doktor. Dengar. Orang lain dengar. Baik. Saya dah maklum alamat. Kenapa tak boleh nak tutup ni? Okey. Alamat betul kau. Sebentar Yang mana saya nak, yang boleh saya pancung dulu. Sebab dia mengganggu gugat. Dulu. Sebentar. Ada Google Chrome. Okay, dia pancung. Right. Saya nak maklum kat sini. Terdapat perubahan sedikit. Saya minta maaf. Saya akan cerita faktornya lah. Ada sahabat kita yang bertanya. Saya minta maaf, saya tak sempat nak jawab semalam dan sebagainya. Tapi memang saya tahu kelas pada hari ini disebabkan 3 hari semua kementerian saya telah diarah untuk mewakili universiti untuk terbabit tu di Dewan KLCC lah, di bawah IPT dan sebagainya. So basically a lot of things I can share with you. So basically kepada sahabat kita yang bertanya chapter, terima kasih saya ucapkan. Saya tak sempat nak jawab dan saya akan jawab secara personal untuk mention nama beliau. Tapi dalam ni siapa yang tanya saya untuk apa chapter yang masuk tu, terima kasih. Right. So untuk midterm test kamu ni, pada asalnya saya
terpaksa ubah. Saya terpaksa ubah, saya terpaksa anjak awalkan. Bermaksud, untuk tahun ini ada 3 kali perjumpaan di mana saya menjanjikan seharusnya ada kelas dan ada test dan sebagainya pada 27 hari bulan. Betul Ashraf? Hello? Tu ada 27 tu. Oh, marah siapa tu? Sabar. Adik. Adik Duduk. oh wes. Okey. Sabar. Depan ni boleh keluar dengan Abel. Baik. Tapi ada benda yang berlaku dan sebagainya adalah saya nak bercerita sikit. Saya cerita topik tu saya tutup. Baru saya tengok muka dan saya akan cerita lah. Pertama sekali berkaitan dengan bab 1. Kalau kamu saya pernah share benda ni. Kan? Saya pernah share, kamu tengok balik. Globalization. Okey. Itu international trade theory ke contohnya. Okey. Foreign direct investment. Okey. Atau foreign exchange market ni samalah. Foreign direct investment dengan ni foreign kita dah belajar. Hari ni kita belajar. Bermaksud soalan yang akan masuk untuk test anda adalah sampai chapter 9. Tapi bukan semua. Jangan terperanjat. Yang CLO1 saja. Saya ulang, untuk masuk tarikh saya akan maklum. Untuk midterm test anda, iaitu pilih A, B, C atau D tu, multiple choice. Topik yang masuk antaranya lah chapter 1, globalization, CLO1. Antara bukan semua lah. Itu ada international trade theories, CLO1. Foreign direct investment, CLO1. Kan? Foreign exchange market yang lepas kita belajar, CLO1. Dan juga international monetary system yang hari ni kamu belajar. Sebab itu saya sebut dah tadi. Ingat. Apa nama kalau keluar lah. Saya tak tahu. Kan? Apa nama World Bank. Reconstruction Development. Kan? Fix. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bab je. Tapi boleh buka buku. Kamu kat rumah. Baik. Kat situ ada masalah. Boleh Saya ulang sekali. Pada sahabat yang tanya tu nanti saya akan respon. Cak terima kasih. Saya akan respon secara personal. Tapi bab yang akan masuk ialah bab chapter 1. Chapter 5. Chapter 6. Chapter 8. Dan hari ni chapter 9. Okay. Adin tanya, kita dah belajar international accounting. Saya sama yang ni saya akan keluarkan mungkin kat final atau tengoklah. Mungkin standby lah. International accounting dah belajar 6 topik. Saya tengah bincang dengan Dr. Mazuri lah. Right. So itu saja. Multiple choice ada 40 soalan. Hello? Boleh ke? Faham ke? Faham. Boleh International Business Accounting ni KIV. Faham? Tak keluar midterm, keluar final. Tapi final dia jadi essay. 2. Kamu boleh agak soalan dia. Different in accounting standard dan application. Tak tahulah macam mana. So akan keluar esok. Yang lain-lain tu tak keluar. Yang lain-lain tu ada yang bentuk assignment dan ada yang untuk final. Yang tu untuk isulam kamu. Yang ni untuk isulam dan sebagainya. So saya ulang sekali lagi. Chapter 1, globalization, international theory trade. Tak apa, yang ni saya kongsi balik. Kalau ada yang terhilang, kamu dah zaman bila saya kasih, kamu nak cari balik, nak scroll balik WhatsApp kan, pening kepala. Nanti saya kasih. So, international trade theories, foreign FDI, foreign exchange market, dan hari ni punya topik, international monetary system. Boleh Yang ni, saya akan tanya Dr. Mazuri. Okay, 20%. Right? Dia pun tak apa, buku kat depan mata. Kau tengok dah ingat lah yang saya tekan-tekan tu, kamu ingat-ingat lah. Boleh Boleh doktor. Boleh, terima kasih. Alhamdulillah. Baik.
Tapi apa yang berlaku ialah macam ni. Saya nak cerita sikit. Sebelum tu saya nak cerita satu lagi. Habis kan, saya tak nak buang masa. Hari ni lama hari ni. Alhamdulillah. Kan, lama tak jumpa korang, rindu ni. Ya Baik, yang tu saja berubah. Yang ni apa? Kenapa dia padam? Allahu Akbar. Word dua. Sebentar. Okey. Yang ni ada yang tak faham lagi. Okey. Hingga hari ni, saya nak ingatkan. Midterm exam kamu, untuk continuing assessment IB ni, saya telah buat keputusan untuk assess kamu 2. Tak ada benda lain. Ada 3 benda lah. Yang ni ada satu lagi. Kan? Midterm test tadi 20%. Yang ni 40%. Ashraf, sampai hari ni aku tak dapat senarai nama guru bagi Ashraf. Ke dia orang nak, kan, kau tak hantar lagi. Kau tak berminat nak buat, tak apa. 40% hilang ni. Kan? Right, yang ni apa yang berlaku ialah ada yang tanya tak faham. Saya akan kongsi sebab benda ni kita dah buat inovasi dan sebagainya. Kalau ada video yang berkaitan ni lah. Bebas part of CSR, kamu baca ni. Saya dah bekalkan kamu dengan buku Isulam, betul tak? Kamu kena buka dan sebagainya. Saya dah tulis kat sini dah. Using Clock Experiment Learning Cycle. Buka dalam Isulam tu ada. Kaedah pembelajaran dan sebagainya. Tak kisahlah. Janji video kamu buat tu memberi satu untuk apa orang kata apa? Sharing knowledge dengan masyarakat setempat dan sebagainya. Untuk menyumbang sesuatu kepada masyarakat dan sebagainya. Okey. Plus minus minimum 5 minit. Saya akan betulkan ni. Maksimum 8 minit. Jangan lebih video. Tempoh video kamu kat YouTube nak buat tu. Kan? Jadi kat situlah nilai-nilai based by kat sini. Okay, 5 ke 8 minit tu kat situlah 30%. Itu ada tanya rubrik. Saya dah kasih dah sebenarnya. Tapi ni tak apa. Saya akan terang balik. Lepas tu kamu 30 minit ke video tu. Grouping Lepas tu show report on your group video assignment. Apa yang kamu cerita kat video ni, itulah buat report. Sebagai group assignment yang another 10% ni. Video tu nampak. Tapi sekurang-kurang inilah. Tak payah banyak. Tapi menerangkan apa video kamu tu. Faham tak? Grouping assignment. Dari segi, kat sini ada yang tanya, apa yang nak tulis? Apa yang kat video tu sama jugalah. Jadi, pengenalan, ahli kumpulan sebagainya. Seperti biasalah. Kan? Apa pengenalan kamu tentang projek video kamu tu? Apa penyataan masalah dia? Saya terpaksa buat sini dah based by activity punya rubrik ni saya cerita kat kamu. Penyataan masalah. Apakah cadangan kamu? Minat pengenalan tu pemerhatian kamu. Kamu tengok ketika COVID ni ramai budak masalah. Contoh ni kan. Contoh kumpulan tu Ashraf dan sebagainya pengenalan. Kamu dapati pembelajaran masih melalui online. Kan. Kamu buatlah simulasi gambar. Budak confuse internet masalah tu contoh. Kan. Itu pada satu tahap penyataan apa masalahnya. Itu ada budak di kalangan kita ada yang contohnya masalah kekangan kewangan. Kan, ada satu tu memang duduk kat kampung. Kampung dia kena, tiap kali dia kena panjat pokok. Kan, tak naklah macam Sarawak tu contohnya kan. Sebab dia nak belajar. Tu satu assignment lah tu. Cadangan atau solusi je. Tunjuklah gambar, kau ambil bersepah gambar kat internet tu. Kan, menteri dah, kerajaan dah tahu benda ni dah. Apa kerajaan buat, tunjuklah gambar Telekom pasang pancang ke apa ke. Tu contoh tau. Kan, tapi kamu kena relate dengan international business lah. Organisasi, pergi tengok orang tu pun boleh juga. Tu contoh. Saya tak ekstrim sampai nak buat tu, tapi kamu buat kerja-kerja amal. Ada gambar-gambar dulu kamu pergi sekolah ke apa ke buat program. Tapi tak naklah program dalam Uniza. Nampak sangat program apa? Persatuan kamu accounting tu kan. Kan, itu gambar apa? Gambar tangan ke atas. Gambar macam ni. Tu tak nak lah macam tu. Itu ujung-ujung boleh lah. Awal-awal serius sikit lah. Kan. Gambar kau pergi jalan pulau ke. Okay. Penyataan sejaringan tu. Recommendation, conclusion. Itu saja. Right. So inilah word dekat sini. Arahan dan sebagainya. Method terpulang. Tapi make sure boleh buka. Jangan canggih-canggih sangat. Tak boleh nak buka. Tak ada penilaian. Dapat kosong 30 markah tu.
Sebab ingat bukan saya periksa, ada tim pemeriksa lain. So markah yang untuk Isulam ni membabitkan universiti. Dia ada tim daripada comel dan sebagainya, penilaian dan sebagainya. Saya hanya ya atau ni, atau mereka akan nilai sebab dia adalah program KPT. So content should include, of course lah, kau boleh nampak original, tapi kalau kau copy and paste pun kau pandai-pandai lah nak hidup. Saya tak ada masalah, saya tak ada strict sangat lah. Sebab memang sekarang ni Isulam tengah famous macam-macam, kau fikir lah, kau tengok lah video macam ni. Okay, practically partnership problem solve. Nampak, mesti ada masalah dulu. Apa yang kau nak solve kan? Betul tak? Ini saya kasih secara umum. Commercial potential readiness value ni tak apa. Sebab kau bukan buat keusahawanan. Benda yang tak relate kau rasa ni tak payah. Sebab anda buat international ini part assignment. Yang ni adalah untuk macam Ashraf dulu itu. Dia pergi untuk projek keusahawanan sebagainya. Perlulah ada. Benda yang kau innovation. Inovasi ni perlu ada. Okay, commercial. Green, clean, strategic contribution to society. Ni kena ada lah. Kan siasat kau ni. Apa contribution to society. Kan. Dari video anda ni, apa anda cuba bantukan. Apa yang anda cuba highlight kan. Mungkin pihak kerajaan tak nampak. Pihak universiti tak nampak. Kan. Asyik kasih arahan. Masalah saya kat bawah ni orang tak nampak. Tu contohnya lah. Masyarakat kampung kau. Kan. Tapi kalau kampung kau, kalau di Kuala Lumpur lah. Kan, kalau di kampung di pendalaman lah, jangan malu. Itu contoh. Right? Ni production costing ni tak terbabit, tak payahlah. Kan, sebab tapi kalau costing tu apa kos bajet tentang untuk katalah nak pancang tiang TMB ke apa kena ada costing. Buatlah kalau kos Kau nak rujuk ke mana? Pejabat adun ke? Kan, sebab menjadikan anda knowledge, kan, pelajar semua tahu. Video presentation, demonstration kena buat lah. Gambar anda mesti ada Jangan copy and paste macam tu je. Itu markah kurang menarik. Kerana adalah gambar kau. Nanti saya akan hantar contoh. Saya ada minta ada some our student. Saya panggil dia Datin. Saya lupa semester 4 dan seorang lagi Sabri. Untuk masuk ada yang terima award gold, ada yang terima award yang baru-baru ni inovasi. Ada detail yang kamu rasa special, unik tentang diri guru kamu, tentang kajian kamu kat mana, dapatan dan sebagainya. Kan? So, hantar yang ni. Minta maaf. Kenapa dia tak berubah? Ini salah. Saya minta maaf. Ini saya akan itulah. 27 Januari. Ni dah semua ni. Marah betul saya. Januari 2022. Ada lebih kurang sebulan lebih lagi. Betul 27 Januari. Kalender saya betul. Next year. Betul? Betul kan Ashraf? Jadi assignment ni hantar sebelum pukul 5. Video dan report sekali. Based by group. Saya tak dapat nama group. Tak ada group, tak ada markah. Kau hutang Ashraf. Dari beberapa bulan dah itu dah start semester. Tak pun mereka ni masih lagi tak nak buat group. Tak apa. Syarat dia 3. Ada 50 orang. Kan? Boleh Tak ada. Yang hari tu yang hari tu 2 yang ketiga Doktor. Tak adalah. Ni 3 ke 4 lah kalau kau rasa ni. Kalau nak tambah-tambah lah. Itu dah sembang dah. Kau ni haian ni Ashraf tu. Tak apa. 2-3 kesian. 3-4 kan dia minta. Ada yang kata 3, ada yang kata 4. Saya ikut lah. Boleh Rab Ashraf janganlah mengajuk Ashraf. Tak ada. Boleh Doktor. Sebab ada tu 2, 3 Doktor. Itu 3-4 lah. Kau haian. Kalau 2-3 pulang kalau dah nak 2-3. Saya tak kisah. Kan? Kamu nak buat 2-3 ke 3-4? Ahli kumpulan. Lain-lain tak jawab kan saya jatuh hukum kan. Kau jatuh hukum ni. Hello. Assalamualaikum. Group assignment dah ada lah Doktor. Dah bagi dah kalau ikutkan. Tapi selain nama saya tak dapat pun. Ni saya send dalam link dekat group IB. Tak apa, nanti hantar balik. Confirmkan balik. Itu saja. Mereka macam nak tak nak je ni. Dengar ke yang lain-lain? Hello. Dia semua main signal lah ni. Aduh, terima kasih Zah. Kira Right. Yang ni akan berlaku.
So minggu ni saya ada kamu kat semester saya buat kelas. Seharusnya okey ni cerita minggu depan. Minggu depan seharusnya saya nak buat kelas dengan kelas dan pada ujung bulan saya nak buat test dan kelas. Tapi ada perkara penting, ada sesuatu yang telah berlaku. Oleh itu minggu depan saya terpaksa anjak kelas test yang saya janjikan pada ujung bulan pada 20 berapa ya? Yang dijanjikan anda pada 27 hari bulan Disember tu kepada minggu depan 20 hari bulan. Jadi 20 hari bulan tu memang kelas tak ada. Assume test kamu ambil sendiri, saya akan masukkan ke klik. Waktu kelas saya tak ambil hak orang. Hak saya, kamu ada nak jawab 40 soalan multiple choice. Test akan bermula 2:30 petang sampai pukul berapa? 1 jam saja, boleh? 1 jam setengah. 2:30 sampai pukul 4. Okey, siapa cepat habis lah. Ini masa yang telah di-set up di klik. Peperiksaan akan, midterm test akan set up di klik. Bermula jam 2:30 dia boleh masuk dah. Pukul 4 automatik dia tutup. Jadi kamu ada terrehat ke lapar ke pagi apa. Saya tak ambil hak orang waktu kelas saya. Maksud saya tak akan ada kuliah pada hari tersebut. Dan saya akan terangkan sebab apa berlaku keadaan sebenarnya. Bermaksud minggu lagi 1, 27 tu kita akan ada kelas seperti biasa. Saya janji seharusnya kelas tapi insyaAllah kita boleh cover. Akan habis silibus, jangan susah hati. So minggu depan hari Isnin, tapi saya akan remind anda lah. Saya akan remind anda, jangan lupa test kita pada petang ini. Masa sendiri. Siapa yang tak masuk, saya minta maaf. Kian salam. Sebab kat sini pun ada isu dah. Saya tak nak lagi keritkan nama. Kelas ini, saya apa? Ini bukan nak marah, nasihat. Kan, saya nak nasihat. Seharusnya ada 50 orang. Sepanjang ni minggu, pihak BPA dah ada dah, saya tak pastilah. Saya nak ingatkan sini, anda kena ingat kalau anda skor carry mark 60/60 pun, anda tak dibenarkan ambil final exam disebabkan attendance anda. Jangan salahkan saya, anda dah semester 7 dah. Kan? Jangan salahkan saya sebab kehadiran kelas ni seharusnya campur saya 51. Kan? Dia tok main 38, 39, 40. Ada di kalangan saudara-saudari sekalian yang tidak jujur dengan saya. Saya tahu siapa yang hadir yang tidak hadir. Sebab selepas ni saya akan tik satu persatu. Kan, saya memberi peluang sebab anda dah besar. Saya tak nak tegur-tegur kat dalam ni. Kan, anda mungkin tak selesa dan sebagainya. Kan, saya harap kalau ikut dari segi pendaftaran, tolonglah hadir ke kelas ni. Kan, suka tak suka kamu kau tahan je lah. Sebab itu requirement universiti. Right? Sebab kalau anda tidak hadir lebih daripada 70, kurang daripada 70% kan, anda tidak akan dibenarkan ambil final. Kan? Benda ni kau dengar tiap-tiap semester dah naik bosan, saya faham. Tapi saya terpaksa ingatkan di sini, ada di kalangan saudara dan saudari, ada yang hadir sekali saja sepanjang saya mengajar. Bukanlah saya nak suruh datang yang saya mengajar ni, sebab benda ni berekod. Webback ni akan dicek, akan dihantar, mereka akan nilai. So masa COVID ni pun, mereka pun kerja dia untuk check attendance student. So saya ingatkan sini, saya minta tolong jasa baik, sampaikan pada kawan-kawan. Kalau ada hal, sakit ke apa, tolonglah sampai. Kan, at least, saya boleh consider, so far saya tak ada lah. Mulut dia mungkin bising, tapi saya tak ada masalah. Dah ada orang ada masalah kan. Masalah peribadi ke, keluarga ke, saya mohon sangat, tolonglah masuk kelas. Kan. Saya nak tolong macam mana saya pun tak tahulah. Kan. Kalau kamu tak bersudi, tak apa, tak ada masalah. Kan. Saya boleh kata kalau ni, see you next semester lah. Kalau dah final, BPA kata awak tak layak ambil final exam, awak tak akan pergi practicum next semester. Itu janji saya. Kan. Tapi janji saya kedua, saya nak ambil awak jadi student saya next semester, tak pasti. Itu je lah.
Kan? Kalau IB ada tak ada, awak next semester awak repeat. Saya bukan nak ugut, saya ingatan. Sebab sekarang ramai student yang tak hadir kelas. Korang-korang yang pakai handphone tu gagah lagi. Saya accept lagi. Tak ada masalah. Korang-korang adalah nama dia. Saya hadir doktor. Sama ada kau dengar tak dengar. Kau dating ke. Kau tengah makan ke. Kau berjalan ke. Kau cross negeri ke. Tak ada masalah. Janji ada bukti. Korang-korang saya boleh cover anda lah. Saya kata dia hadir. Kan? Tapi dengar tak dengar. Itu tak ada masalah. Janji dia hadir. Kan? Sebab nota semua saya dah kasih. Kan? Buku dan sebagainya. Saya cuba terangkan. Tapi yang tak adil tu, sendiri mau ingat lah. Yang kata pak usun kau ni tak payung korang. Kan? Payung-payung juga. Kalau kau tak payung aku tak payung korang. Hakim salam, faham? Okey. Cerita minggu depan saya terpaksa tinggalkan anda masa sendiri. Jadi kelas tu masa sendiri. Anda masuk, jangan terlewat. Anda sedialah internet dan sebagainya. Sebab ini satu situasi. Saya nak ingatkan anda. Anda akan pergi praktikum dan sebagainya. Tolong cari tempat yang betul-betul membantu anda. Okey, apa yang berlaku pada abang senior kamu lah lebih kurang, tak pun batch kamu. Kita ada 2 batch, satu yang bermasalah sekarang Islamic Web Management. Okey, ada separuh mereka buat praktikum industri dari rumah online macam ni. So, ada isu sikit lah dengan industri dengan organisasi dan sebagainya. Kamu jangan ingat company besar-besar ni bagus. Company besar-besar ni lah yang banyak puaka dia. Saya cakap terus terang. Kan dia kata I don't know how to evaluate the student. Nanya kamu. Okay, so next week ni saya ada few things nak selesaikan untuk student ada appointment dengan ada tugasan lain universiti dan nak selesaikan kakak dan tak tahulah kakak ke sebaya kamu ke yang tengah buat latihan industri ni. Sebab mereka akan tamat latihan industri pada 31 hari bulan. So next week ni, saya terpaksa merayu sebab university system mengarahkan mereka untuk isi online laporan. Agak-agak senang kau nak suruh organisasi. Kena ikut cakap universiti. Sebab kena ingat, saya difaham, wallahualam, saya difahamkan semester sebelum ni, kamu latihan industri, lulus atau gagal. Yang sekarang ni masuk, ada kredit hour, betul ke? Masuk CGPA. Sebab itulah. Okay. So, budak LI ni ada yang menangis. Ada nak macam mana? Nak kena deal dengan universiti. Nak pergi LI punya tempat industri tu tidak dibenarkan disebabkan masih COVID lagi. Nak buat appointment dan sebagainya. Nak berhubung dengan mereka susah. Antaranya lah Petronas settle. Kau janganlah pergi situ. Petronas Parker okey. Kan, siapa yang tak dapat praktikum, kau carilah tempat-tempat di mana organisasi tu, tapi tu lah saya kata, yang organisasi kecil ni bagus pula kerjasamanya. Bermaksud, supervisor industri kamu yang bakal kamu pergi next year ni, bagus, boleh membantu kamu. Kan, jangan depan kamu cerita lain, logbook dia sign lain, bila telefon sembang lain. Tu pun pening kepala. Cakap terus terang. Cakap terus terang ya. Okay. So minggu depan masa sendiri disebabkan nak selesaikan assessment. Ni arahan untuk industri untuk membantu kakak atau batch-batch kamu yang tengah buat praktikum sekarang ni. Kan? Yang tengah buat praktikum di yang sekarang ni lah, yang dah habis batch yang sebelum ni. Yang sekarang tu lah few ada masalah. Tentu saya ada tugas universiti lain lah berkaitan dengan ada tugas-tugasan yang berkaitan untuk hujung tahun dan sebagainya. So minggu depan kelas ada tapi dalam bentuk kamu menjawab soalan. Jadi 27 tu saya pindah awal ke 20 hari bulan. Boleh ke? Memang saya tak mampu nak buat buat kelas dan sebagainya. Jadi kamu kira itu je lah tapi syllabus habis. Ada apa-apa masalah? Okay. So saya ingatkan sekali lagi. Saya harap yang walaupun yang pakai handphone ni cover juga harap kau dengar. Kan? Yang pakai handphone masuk kelas ni ingat-ingatlah So take care betul-betul jaga ni. So far tak ada lagi arahan ni lah. Tapi sekali-sekala saya akan buat jugalah. Untuk 27 hari bulan tu saya cakap awal 27 hari bulan. Hari Isnin satu lagi mungkin saya akan minta tolong anda buka kamera sebab saya nak ambil gambar. Satu yang ladies tu. So benda ni lagi 2 minggu lagi.
Sebab kena hantar bukti yang anda ada di kelas. Tak kisahlah kau pakai handphone ke apa ke. 2 minggu dia sekarang. Ini bukan kelas pagi Jadi muka dah mandi tak apalah. Kan. Saya perlu ambil gambar anda. Dan saya perlu hantar ke fakulti dan hantarkan ni bukti yang anda wujud di dalam kelas. Saya 2 minggu dia sekarang. Yang pakai tudung ke tolong nanti. So bukan hari ni, 2 minggu. Sekali-sekali. Dan sebelum penutup. Itu syaratnya. Yang terbaru arahan. So itu saja. Saya akan betul dah hantar assignment. So minggu depan saya tak jumpa. InsyaAllah saya akan jumpa anda 27 hari bulan. So doa-doakanlah. Ashraf, saya tak menjawab soalan. Ashraf marah nanti. Baik, saya masa di pameran keluarga Malaysia yang 100 hari tu memang interview ramai lah saya tengok. Dia buat ada expo untuk temuduga dan sebagainya. Ada juga di kalangan student kita Uniza yang datang interview, yang mereka yang duduk kat KL lah. So memang saingan ramai yang balik daripada luar negara. Mereka yang post yang ada kat situ JLC lah, government kamu isi dan sebagainya. Okey, merujuk kepada kata-kata kamu lah Ashraf. Kamu ambil accounting ni, saya tak nak cerita panjang, kamu boleh tanya ke Ketua. Tapi yang sebaik-baiknya kalau kamu dah sambung degree dalam accounting, CGPA dah cantik, pergilah sambung untuk buat professional accounting. Antaranya SCCA, banyak lagi lah saya tak pasti CIT ke contoh, wallahualam. Sebabnya peluang untuk pekerjaan international accounting atau lebih kurang ni lah yang di offer oleh JLC ke apa, saya tengok memang diorang akan cari yang kelulusan yang terbaik lah. Kalau awak dapat grade 4 flat pun, anda tak ada SCCA, tapi ada pesaing anda ketika interview, mungkin dia grade 3.5, tapi dia ada SCCA, 3.5 itulah yang dia akan ambil kerja. Yang awak yang ada 4 flat tu, yang aktif berpersatuan kan, pergi bantu semua, mungkin sama level, tapi dia akan ambil yang SCCA tu. Jadi dari kata-kata saya tu, anda fikir-fikirkanlah perancangan hidup anda selepas ini. Kalau yang nak kerja tu, kalau rasa tak penting, kalau company biasa ni, mungkin kalau di kalangan anda ni ada company mak bapak punya company, tak ada masalah. Faham, father and mother punya company, bisnes keluarga, mungkin tak ada masalah. Tapi kalau anda nak makan gaji, antara yang berlaku sekarang ni, itulah cerita dia. Bukan murah, saya faham. Tapi mungkin pinjaman mara, berbuah mara ada offer. Sama ada kamu buat dalam dan luar negara, atau kamu akan buat ACCA ni di UiTM. Jadi fahamkan UiTM ada buat, awak nak buka lah website UiTM. Mungkin murah sikit kot. Mungkin ada plus minus lah, penajaan kerajaan oleh peneraju dan sebagainya. So ambil kesempatan ini, rancang. Kalau anda nak maksimalkan kelulusan anda dan juga nilai anda untuk mohon kerja dan sebagainya. Sambil tu mohonlah kalau pakai PT. Kalau anda masuk pegawai takbir diplomatik, kalau anda tak bertugas tu tak apa. Tapi gaji accounting ni sebenarnya kalau anda dapat diserap dalam kerajaan, gaji anda akan lebih 2 anak tangga dari yang untuk tujuan kemasukan dan sebagainya lah. So ambil peluang ni, saya telah maklumkan. So jangan jadi seperti situasi semasa memang tak apa, orang takut sekarang COVID dan sebagainya. Jadi anda kena ingat, kalau pensyarah anda ni anda buat perangai pun masih layan anda lagi. Tapi bila anda pergi praktikum organisasi, tak semesti orang tu nak layan anda, melainkan company parent anda atau adik-beradik anda orang besar situ, mungkin dia layan lah. Itu pun karma je sebab adik-beradik. Tapi kalau kau ni orang yang orang-orang rakyat-rakyat marhin ni kan, kau fikirlah kedudukan kau macam mana. Jadi kan terpulanglah kan, dah nak hujung tahun, dia nak pergi cuti berjalan dan sebagainya. Buku logbook tu dia tak verified, macam mana kau nak dapat markah? Tu contoh. Jadi saya nasihatkan budak accounting, saya tahu kamu tak dibenarkan kerja kerajaan dan sebagainya. Tapi nasihat saya, kalau saya sahabat ni, carilah tempat-tempat yang tidak menyusahkan anda. Dapat allowance tak dapat allowance belakang kira. Kalau dapat allowance lagi demand. So far anda jangan buat masalah, anda nak pergi praktikal dan sebagainya. Anda kena ingat,
CGPA. Benda tu akan membabitkan kredit awal iaitu masuk CGPA. Kalau anda rasa nak CGPA nak comel, anda carilah praktikal yang senang, yang membantu anda. Kan? Tak semesti tempat yang gah akan gahkan keputusan periksa anda. Faham tak semua sekali? Hello? Masih ada masa habis habiskan semester ni. So doa-doa lah sahabat-sahabat kita yang tu, sebab diorang dari semester lepas dah bermasalah dah. Sebab itu semester degree lepas diorang kena ikut short sem. Tu agak kesian lah. Short semester budak degree sebab nak habiskan syllabus diorang disebabkan MKA punya perubahan dan sebagainya. So ada yang okey, ada yang tak okey, ada yang tak ni, ada yang cuba. Tapi itulah, buku log tu penting. Supervisor industri pun kena isi dalam online. Kalau dia kata nantilah saya sibuk, pensan lah kau. Dia tak isi. Jadi disebab atas faktor tu, selain pada saya ada temu janji dengan pegawai supervisor akademik, bukan akademik kita orang, industri pada minggu berkenaan. Disebab itulah saya terpaksa tak mampu nak buat kelas lah, sebab kebanyakan appointment tu semua petang. Ada yang pagi dan petang. Lepas tu kita nak kena rancang minggu satu lagi presentation diorang, budak praktikal present kat mana diorang praktikal dan sebagainya. So minggu depan kamu akan buat, saya ingatkan lagi, MCQ test 40 soalan lebih kurang 1 jam setengah. Saya akan set 1 jam 30 minit. Bermula 2:30 petang. Saya lewatkan sikit setengah jam untuk kamu rest ke apa, semayang kalau apa. Sampai pukul 4 petang. Waktu kelas saya. Saya tak ambil hak orang. Boleh tak Tuan Ashraf? Okey 1 jam setengah, 14 jam. Siapa habis awal, kau habislah. Kau free to go. Kalau kau boleh confident ambil pakai handphone lah. Terpulang. Salah. Klip tu akan keluar. Saya dah set jawapan kat situ dah. Kau jangan overconfident. Kau baca betul-betul soalan tu. Tanda betul-betul. Jangan terlupa tanda. Kosong terus. Salah tanda ni memanglah kosong. Kan? Benda tu akan masuk untuk dan laporan kepada untuk sebahagian pada kalimat kamu untuk final. Buat elok-elok. Walaupun dia 20%. Sebab video kamu jangan confident dapat 30% terus. Jarang. Kan dengan report kamu untuk yang tu. Kan disulam sebab akan nilai oleh pakar. Saya tak pasti pakar dia mungkin dari pusat teknologi maklumat ke, Pesyarah Frit ke, saya tak tahulah. Yang pakar-pakar ni, saya konten saja yang saya pentingkan. Okey. Berjumpa anda pada 27 bulan insya-Allah 20 ni. So saya telah menjawab soalan Ashraf. Anda dunia sekarang daripada 3 hari yang lepas tu memang ramai orang tak ada kerja lah. Ramai orang yang mencari kerja, nak lompat kerja pun ada juga. Nak mencari kerja government pun ada juga ramai. So anda masih muda, anda ada 1 semester anda rancang yang elok. Kemana hala tuju anda? Kalau anda nak berniaga tak payahlah. Tak ada makna. Tapi kalau anda nak makan gaji dan sebagainya, kelulusan akademik, kelulusan profesional, amat mustahak campur pengalaman. Dan juga dengan adik CCA, anda berpeluang untuk berhijrah seperti anda kata tadi sebagai servis. Export servis. Kamu nak kerja kat migrate ke luar negara ke, dengan adik CCA tu insya-Allah. Kan kamu buka platform duduk dan kerja dengan international company dan sebagainya. Lain-lain terpulanglah kepada anda. Saya rasa itu saja kelas saya pada hari ini. Sebelum saya saya rasa awak pun tak tanya, saya jawab pun ni. Saya harap Soalan last boleh tak? ya, teruskan soalan last. Kalau untuk video tu kita buat evaluation secara umum, maksudnya untuk pengetahuan tanpa ada survey apa semua tu boleh je kan? Tak apa, saya tak suruh kamu buat survey. Sebab itulah, kalau siapa yang ada inisiatif, kalau kamu tengok yang lepas ada orang buat survey, boleh. Saya tak kasih kamu buat survey sebab satu kerja yang tambahan untuk kamu. Itu linear, saya tak nak. Itu awak kena ingat, awak survey orang, kan, awak ada consent form tak? Ada etik tak? Etik application. Awak kena ingat, kadang-kadang kata-kata orang ni, dia tak, saya dengan kata lain, saya kena cover anda supaya orang luar tak saman anda. Atau di kalangan student yang anda buat survey tu, anda melaporkan, dia kata kerahsiaan tu tanpa ni contoh. Sebab itu kalau anda buat survey pun, anda boleh buat basekan kajian berapa orang tanpa nama dan sebagainya. Mungkin ada orang dia tak nak
awak share data peribadi dia. Okey. Tapi sebelum tu awak kena dapat concern dia. Awak kena maklumkan tujuan ni lah untuk kajian ni. Walaupun ni kalangan ahli kelas. Anda kena ingat. Anda kena hormati hak privasi masing-masing. Contoh. Okay, ada berbicara. Ada orang dia suka bicara. Jangan tunjuk gambar dia. Dia tak nak tengok muka dia dimasukkan. Kan, kamu kena blurkan dan sebagainya. Tapi kamu pula nak membuktikan kamu interview orang. Kenalah gambar orang. Kan. Contoh. Kan, tu pandai kamu lah. Dia panggil research methodology atau strategi kamu untuk buat research data tu lah. Tak ada masalah kalau kamu nak buat tu boleh. Kan, sebab itu saya tak jadikan official, saya jadikan anda fleksibel sebab anda gunakan digital. Tapi yang penting anda rakam gambar anda tu yang penting. Saya nak tengok anda, bukan orang yang anda tanya dan sebagainya. Okay, part of your report, yes, you can put others. Sebab inilah hak privacy dan sebagainya. Sebab kena ingat kalau di negara barat, anda ambil rakam gambar orang walaupun secara spontan anda tengok kan. Contoh anda nampak kereta orang atau especially orang manusia sendirilah. Anda tengok contoh kan, contoh yang budak-budak perempuan. Anda nampak perempuan lawa, mak saleh putih. Itu seksi tak tu. Kalau snap gambar, salah. Anda boleh didakwa. Dipanggil sexual harassment. Anda ada niat, anda telah menunjukkan, kau tak buat apa-apa pun. Kadang-kadang perempuan tu mungkin kedai seberang je, kan. Anda telah menunjukkan ada intention yang tidak baik. Jadi bahaya benda-benda macam tu. Kadang-kadang orang akan quote, kan. Kau kata ke laporan ni, kau quote kata sekian-sekian si Polan bin si Polan, dia kata sekian-sekian. Sekarang si Polan kata, ya ke? Saya cakap macam tu, saya tak ingat pun. Dia menipu lah. Sakit kau. That's why doing research ni, you need to really be careful. You need to be covered and somebody will cover you from behind if anything happen. Zaman sekarang kita tak tahu, undang-undang berubah. Kena tiba-tiba kau dapat surat saman malu, tak pensan kau. Minta pelik-pelik 1 juta, 2 juta apa, saman tauladan, saman ni. Kalau betul-betul kes tak apalah. So remember, kita orang pensyarah ni selalu diingat, selalu saya remindkan anda. So that's why untuk tugas pengurusan ni, nak buat tak apa. Tapi jaga diri masing-masing. Even kawan pun. Sebab hari ni kau kawan. Besok dah tak kawan esok. Kan, bersentuh hari ni belaga bahu tak ada masalah. Hello bro, kita geng bro. Kan, tak ada masalah. Esok kau dah habis belajar, lu siapa, wah siapa. Itu yang tak nak tu. Okay. Right. Lain? Boleh Ashraf menjawab soalan? Buatlah atas bagi saya terima itu adalah inovasi dan sebagainya, tapi saya tak nak menyusahkan anda sebab sekarang ni satu COVID. Yang kedua, korang ni bukan berada dekat Terengganu dan sebagainya, berada di lokasi masing-masing. Kan? Even kamu, bagi saya, assessment saya bagaimana kamu yang berada di tempat yang berbeza tu, macam mana kamu engage pun dah satu yang bagus untuk saya. Kan? Itu cooperation dan sebagainya. So, itu sajalah saya minta. Okay, video 30%. Report adalah report apa yang ke video yang kamu hasilkan. Ingat tu. So minggu depan 20 hari bulan 2.5 sampai pukul 4 klik. Masuk klik, jawab soalan. Okay, kelas tak ada dan habis awal dismiss awal lah. Itu saja. Lain-lain ada siapa soalan? Kita kalau video tu kita buat macam biasa doktor. Macam Sorry? contoh lah. Contoh yang biasa kita buat. Contohnya kita buat video pasal cara nak buat kek kan. Cara nak buat apa semua. Jadi kita just tunjuk teori je, tak ada masalah doktor. Tanpa ada apa-apa. Itulah masalahnya. Itu ada masalah. Ini bukan kelas masakan Ashraf, oi. Kau nak buat teori masakan. Dia cerita macam ni, kau kena CSR ni. Sebab itu saya kata tak faham tanya. CSR ni, Community Service Responsibility. Dalam chapter ada, buku ada. Tak baca lah tu. Kalau kelas masakan, kelas hotcat, saya terima. Kan, dari tepung kau banyak, kau tunjuk tu. Kan, tapi kes kau tu bagus, kau sebut tu betul. Tapi sebab apa hingga menyebabkan kau kena menghasilkan kek tu? Contoh ni, dari kes kau ni saya tarik ke depan.
Baik, contoh kau duduk mana? Bacok Kau nampak kat Bacok tu contoh. Kau nampak rumah orang tua, ada apa? Rumah penjagaan orang tua daif sangat. Kan? Iaitu kau telah menemu-duga kan sebab kau nak bertemu duga orang kan. Kalau tanya pengurusan situ, dah minta dah iklan, kita dah masuk Facebook dah kan. Atau contoh lah kalau sebab kau nak buat kek, kalau kau nak minta bantuan orang sumbangan orang ramai tapi ialah zaman Covid ni orang berniaga pun tak ada duit kan. Orang pun adalah hulu kan tabung masjid kan tapi ialah kos nak apa nak jaga orang tua-tua ni bukan murah kan. Makan minum, lampin, pengurusan kan, kebersihan. Jadi kau dah dapat satu data. So dari segi situ daripada ni tak apalah. Jadi kau pula kau tu masalahnya tau. Pengenalan ada cerita dah. Rumah orang tua dibacok sekian-sekian ni, dah tu didapati ni, dah tu dapat uzur kat situ nampak ni. Jadi timbul perasaan tanda tanya di kalangan ahli grup kau. Apa masalah ya? Kan nampak uzur kesian kau tengok. Macam nampak apa macam mak bapak kita, nampak macam tok nenek kita kat situ tak ada siapa datang tengok. So timbul lah kau nak buat macam orang kata apa tu lah. Orang kata apa bahasa Melayu apa social responsibility ni kadang-kadang belagak lah pula Melayu ni. Kan kau nak buat hemat bakti, hemat masyarakat. Sorry, minta maaf kadang-kadang lupa. Kan kau rasa kau punya kepakaran. Jadi kau mesti kau tanya dulu. Walaupun kau pakar, kau kena tahu masalah apa dulu. Kan? Dan baru kau datang idea tu kau kumpul. Tu kau balik kau kumpul kau sembang dengan kawan-kawan kau. Bagaimana kita nak bantu rumah orang tua tu kan? Hamba PT pun tak ada, baru nak kerja, belajar pun tak habis lagi. Kudrat ada tu mungkin kau buat aktiviti. Tak apalah kita sumbang apa, kita buat berniaga. Hasilan ni daripada ni, tu yang timbul idea buat kek ni. Separuh kek tu harga berapa persen untuk sumbangan kepada rumah orang tua tu. Ataupun kong semua orang-orang muda, kudrat ada. Kita pergilah cat, bersihkan tandas, basuh. Kan kita buat aktiviti sosial tu mungkin bantu mana yang orang tua-tua. Yalah kadang-kadang yang jaga pun orang tua juga. Kan tolong mandikan orang tua-tua. Lebih kurang macam tu lah. Kan buangkan apa sampah-sampah syarat, nampaklah bersih, kita cat balik bangunan tu contoh. Kan itulah solusi, itu cadangan kau kan, cadangan kau untuk membantu apa yang kau bantulah. Itu tindakan kau membantu, recommendation kau, conclusion tu sajalah. Semoga dengan sedikit ni mencari pahala untuk di dunia dan untuk bekalan di akhirat. Itu salah satu juga sebab kita masyarakat beragama kan. Kalau sosialis orang putih yang lain tu, kalau yang betul kalau masa kerja esok lah mungkin kau kata kat mana elemen international business ni, tak apalah sebab kadang-kadang korporat pun, company kami korporat kat Malaysia tu tujuannya dia buatkan CSR ni untuk membantu masyarakat sekeliling tu tak, untuk walaupun dia membuat bisnes dan sebagainya. So elemen-elemen tu kau jangan lupa lah, itu kau masuk dari segi persembahan kau lah, dari segi report kau masuklah elemen international business kan. Takkanlah kau nak tanya rumah orang tua tu, kat sini apa yang saya boleh bantu dari segi international business, mampu orang tua tu tak nak jawab kan. Faham tak? Lebih kurang macam tu lah kan. Faham tak konsep? Saya minta maaf kadang-kadang bahasa keras sikit. Askar kan nak kasi faham, nak kasi kau lepas assignment dia. Sebab ingat assignment tu kalau saya yang ni saya tak kisah. Ada orang lain, ada Isulam dari peringkat apa, Jabatan Universiti yang baru ditubuhkan, profesor apa yang tekan turun tengok. Nanti tak faham, nanti markah kamu nanti susah. Kan dah kasi buku, kena baca sikit lah. Boleh Wah ini betul sampai kat kelima ni. Boleh ke? Yang lain-lain okey Saya tengok orang yang sama jawab ni, tak apalah. Okey. Orang yang sudi-sudi lah. Terima kasih jawab, terharu saya. Boleh Dato' Okey. Izzah okey Izzah. Satu family okey nah, sihat nah. Alhamdulillah. Yang lain okey lah kot saya rasa. Kan kau Syahirah kau gelak, kau siap kau Syahirah. Kau tak score nanti term exam. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Izzah, take care, alright, bagus. Untuk Kelantan. So lain-lain saya rasa okey lah. Oh Syahirah, lihat Syahirah, jangan marah. Okay, Aina, Aisyah, Amar, Amri, Anis, dua-dua ni lah, Anis Sofia dan Zaira, Anunisa, Tira, Aunibari, Amira, Fiza, Fariza, Fazlina, Subki, Adam, Azlina, Khairuddin, Umairah, Nazli Husaini, Alia, Natasha, Nordina dan apa semualah kalau tak sebut.
Siapa lagi? Kan tak sebut, marah pula. Khairuddin, Mazlina ni sebut dah. Adib, Adinda, Natasha, Nur Salihah, Nur Syuhada, Nur Hidayah, Zahilah, Umi Kasum, Andira, Syaira, Nur Fahmi, Nur Fitri Balkis, Asyah. Right, saya terima kasih sudi masuk kelas saya pada hari ini. Jaga diri elok. Saya rasa harap assignment faham, tak faham tolong tanya. Ashraf, minta maaf. Marah bos tak sebut nama dia. Ashraf, jangan marah yang kecil hati. Kena marah selalu ni. Kan, tapi biasa itu nak ajar awak supaya awak faham. Rujuk sembang kita semalam. Okay. So kalau ada masalah, hello saya tak nak buang masa. Terima kasih banyak. So saya akan jumpa anda waktu yang sama. Tapi pada 27 hari bulan insya-Allah sebelum untuk tahun 2021 ni lah. So kita ada right track right now. Untuk assessment IB ini saja. Yang lain-lain tulis, yang lain-lain final insya-Allah. So jangan susah hati, just take care yourself. Right, COVID masih lagi, SOP di Uniza pun masih lagi tak full. So take care kat mana-mana sana dan saya minta maaf kalau ada yang terasa bahasa kasar dan sebagainya. Anda fikirlah masa depan anda. Saya faham bukan senang, doktor cakap senang lah, betul. Orang tua ni cakap senang lah, dah dia lepas. Tapi kalau anda nak kehidupan yang baik, anda sambunglah buat professional certificate. Sebab ini adalah kesimpulan daripada kursus anda. Samalah juga ibarat contoh budak ambil kursus undang-undang. Lagi dia tak ambil chambering, dia tak boleh nak praktis, tak ada makna lah dia ambil degree in law. Degree undang-undang tu. Samalah kes anda. Tapi kes anda ni, kos nak ambil CCA ke apa, mahal lah, saya faham. Tapi go check for Mara. Mara kata memang dia akan tarik dan dia ada dari Yayasan Peneraju ke apa. So far, berdasarkan kerajaan yang memerintah sekarang. So, fikir-fikirkanlah. Tapi kalau ada mungkin Mara akan kasih kod kalau anda betul cemerlang dan sebagainya untuk buat ACCA anda di luar negara dan sebagainya. Tapi kena ambil kursus bahasa Inggeris lah. Sebab nak ke luar negara. So basically masih lagi COVID masih lagi, kita harap sihat kita harap COVID ni lah. Tapi so far nampak gaya dengan virus yang baru ni, next year macam tu jugalah. Right. Tak pasti kita doa, kita dah 2 tahun dah kan, dah lali dah kan. So banyak isu semasa dan sebagainya, alhamdulillah. So anda pun dah besar, saya minta maaf siapa yang terasa. Tolong sampaikan salam. Ashraf minta tolong Saya malas nak ni, tapi sekarang rasa bila saya call seseorang atas benda yang tak satu yang tak comel tu, saya malas. Siapa yang tak adil tu minta tolong lah. Saya minta tolong sangat. Jangan kata saya tak cakap kan, ini dah pertengahan semester. Kadang-kadang saya bukan tak ni, tapi peraturan is peraturan dan sebagainya. Sebab benda ni perlu diambil titik beratkan. Sebab ada di fakulti lain kadang-kadang pensyarah tu nak tolong. Niat nak tolong, kita faham. Kadang-kadang ada student kita yang kerja part time dan sebagainya. Tapi tolong maklum. Sebab ada di kalangan student kamu yang semester lepas tak silap saya. Semester ni wallahualam. Dia kata dia masuk kelas, tiba-tiba accident. Permalangan berlaku, kita tak minta, tapi kita dah tak tahu apa nak jadi. Waktu kelas kan, pensyarah konon nak cover. Macam mana kalau dia masuk kelas, kalau dia accident? Teruk nak menjawab, saya cakap terang. Kan, awak nak, kan, itu kalau pensyarah tu yang tulis, yang tu, kalau awak tak adil, itu tu pulanglah hak awak. Kalau jadi apa-apa, memang kalau saya minta maaf, saya tolong, sayang anda semua ni. Tapi kalau anda menyusahkan saya, mengganggu periuk nasi saya, memang saya akan jahanamkan anda dululah. Itu saja. Kepada sahabat tu, bukanlah saya nak busy body ke kehidupan awak. Anda menghadap saya seminggu sekali je, 3 jam pun tak sampai. Tapi by attendance ni, saya dah very fokus pada hari pertama sesi selepas anda semester break ni. Kalau anda tak dibenarkan ambil final, jangan salahkan saya. Kalau anda kena repeat dan anda tidak boleh praktikal, so ikut buku daftar ada 50 orang. Kalau daftar ni pun kadang-kadang ada yang masuk, terputus masuk. Kadang-kadang nama dia 2. Saya faham, saya tahu siapa yang itu. Kadang-kadang jangan anggap buat-buat tak tahu tu tak tahu. Tahu. Tapi masih beri peluang. Kalau anda tak sayang diri anda, tak apalah. Jangan salahkan saya. Kerana anda esok, jangan salahkan saya. Itu sajalah. Kalau tidak membantu anda,
meluluskan anda. Sebab anda kena ingat, sebab nak lulus macam mana? Anda langgar polisi universiti. BPA awal-awal dah pancung anda dah, nama awak naik. Kan? Tak keluar senarai, bukan saya yang nak apa, tak ada masa saya. Cakap tu terang, tak ada masa saya nak apa, nak pancung masa depan awak tu. Tapi awak ni tak sayang, bahagian pengurusan akademik dia akan detect nanti siapa yang tak hadir. Lebih kehadiran tidak, lebih daripada 7, maksudnya 30% dia tak hadir kuliah. Kau faham sendirilah. Right? So, ingatan saya ni kepada saudara dan saudari. Tak ada lelaki, tak ada perempuan, sama ya. So, sama, dan last but not least, siapa yang tak ada praktikum tu, kau cari dari sekarang. Jangan tunggu last minute. LI dan sebagainya. Kan? Ingat pesan saya. Nama besar tak semestinya gah untuk anda. Nama kecil tak semesti hina untuk anda. Janji, anda nak merancang kalau company sendiri ada adik-beradik tu terpeluang kalau ada kabel dan sebagainya. Tapi patuhi syarat universiti, carilah tempat yang menyenangkan anda. Okay, sebab anda nak praktikum sahaja, latihan industri, melainkan anda nak sambung kerja dan sebagainya, tu terpulang. Okay, jangan menyebabkan sebab keadaan COVID dan sebagainya kita nak salahkan orang, tak boleh juga, sebab kita perlukan bantuan orang dan anda perlukan mereka untuk anda berkreasi. Tu ingat-ingatkanlah. So, rancang dari sekarang, masa depan anda, SCCA, kerja, next year harap okay lah. Tapi so far, ekonomi kita not so good lah, right? So, all the best. Terima kasih semua sudah hadir. Jumpa next week, 27. Next week, jangan lupa ada test waktu kelas. Saya tak ambil kelas orang. 2.30 sampai 4. Okay, waktu kelas saya. Jangan ngada pensyarah lain nak ambil. Korang jangan ngada nak offer buat kelas pula. Tak buat test, tak buat, tak hantar, kosong. Saya tak layan. Tak ada talian hayat kat situ. Sebab bos aku ada sekali, Dr. Mazuri kat situ. Tengok korang punya keputusan. Jadi, backdoor tak ada. Saya cakap terang. Kan? Ya, kalau kamu ikut time tu lah buat klik. Melainkan kalau ada apa-apa, WhatsApp lah. Kan? Tak adalah sekejam tu. Kan? Itu saja. Tajwid Kifarah dan surah Al-As sebelum kita akhir kelas kita pada hari ini, insyaAllah.